dilahirkan. Saat dia dilahirkan, okey, dia baby, dia tak tahu dia lelaki ke perempuan. Mak dia tahu. Mak dia tahu. Orang yang tahu ni adalah setelah mengetahui jantina ni sebegini lelaki. Jantina yang ni kemaluan yang seperti ni adalah untuk perempuan. Okey. So mak dia ni dulu pun pernah jadi baby. Waktu dia baby, dia tak tahu yang dia tu pun ni lelaki perempuan. So sekarang ni bila masakah budak lelaki tu tahu dia seorang lelaki. Tetapi bila dia tahu dia seorang anak lelaki atau budak lelaki, boy, dia semua turning back lah. Tu bila dia besar, dia nak jadi pondan, dia nak try jadi macam perempuan, itu pretending. So dia try sedaya upaya untuk nampak seperti perempuan. Dia pakai makeup atau dia pakai bra atau dia macam nak jadi perempuan. Kalau dia berkehendak untuk menjadi seorang yang macam perempuan, sedangkan dia tahu hakikat dia tu lelaki. Okey, bagi diri dia tahu dia seorang lelaki. Asalnya dia seorang lelaki. Pakai macam perempuan, suara macam perempuan, badan jadi macam perempuan cantik. Member eja bagi abang-abang tu dia ada bola golf dah uji. Contoh dia macam tu lah, anak antum datang. Member aku memang. So jadi di sini yang kita nak cerita, you boleh berlakon macam mana pun, tapi hang tahu, hang tu tahu yang hang say hang tu bukan perempuan. Okey. So bila budak kecil dilahirkan pada umur berapa yang dia nak tahu kata dia tu ni. Tapi bila dia tahu dah tak ada turning point lah. Dia boleh pretending. Dia operate lah apa semua, tapi hakikat dia tahu dia lahir sebagai seorang lelaki. Tak ada siapa boleh ambil. Walaupun orang tak kenal dia, orang ingat dia perempuan. Sebegitulah juga persoalan dia ni. Bila hang tahu siapa sebenar diri hang, hang duk rasa hang, tak tahu bukan hang. Masa itulah akan terjadinya satu babak. There's no turning back. Apabila hang menyedari siapa sebenar diri hang. Dia ni satu episod yang dahsyat lah. Selama ni hang duk kata aku itu, aku ini, aku pandai main bass, aku pandai main gitar, aku pandai main drum, akulah boleh buat lagu, akulah tahu ni. Hari ni hang bila tahu aku yang hang duk rasa aku tu bukan. The moment of realize, hang nak release, bapak hang boleh relax. Hang nak release apa dia ni, hang nak boleh relax ni. Hang nak release keakuan hang tu. Yang tu dipanggil ego trip. Itulah ahli-ahli agama yang pergi Tanah Arab, kebanyakan dia, especially ustaz-ustaz Wahabi, balik mereka bina keakuan kat diri mereka. Saya boleh bahasa Arab macam ni, saya boleh keakuan. Aku. Saya lah guna, saya lah guna. Tapi orang yang mengaji makrifah pula, dia tak boleh ada yang tu. So bila hang mengenal, seperti budak kecil tu tersedar yang dia tu bukan perempuan. Certain age dia nanti ada. Bila baby jadi budak dah mula memahami. Dia tahu dia perempuan, dia kenapa yang lelaki. Kalau tak, mereka telanjang dua-dua, umur 2 tahun ke 3 tahun, mereka tahu hang lelaki, aku perempuan. Tapi mereka tak ada nafsu. Okey, mereka boleh dimasukkan ilmu. Okey, so hari ni bila hang dah mengenal siapa hang pula, tempat ni ya, tempat ni yang kita nak persoalkan ni. Bila hang kata hang tu lah bukan hang, so kita nak cakap bab yang
Yang bukan hang tu tadi. Kerja dia apa dia? Pasal yang balik pada syariat, biasalah. Hang kena bapa, mesti ada anak. Suami mesti ada isteri. Tetapi yang hang kenal tu tak diperanakkan dan tak diberanak. Yang hang nak mengenal sangat-sangat tu, dia tak tua tak muda. Dia bukan lelaki bukan perempuan. Dia sama tapi tak serupa. Benda macam ni lah. Benda macam ni lah yang nak kena faham balik bila hang kenal. Di sini tak ramai yang duduk, tak boleh duduk sebumbung. Mereka akan balik kepada syariat zahir, logik, itu ini. Padahal tak ku tanya, hang mengaji, guru cakap mengenal, kenal takin, tak kenal, faham semua. Tu aku tanya, kalau satu orang mai, hang mengetahui tak mengetahui? Mengetahui. Quran tulis wajib bagi yang mengetahui. Kenapa hang tak boleh ajak? Mana hang tak mengetahui? Guru tu tak sukses ajak hang sampai ke peringkat mengetahui. Kalau guru tu sukses ajak hang sampai ke peringkat mengetahui, hang boleh sembang. Tanggungjawab bagi hang kot untuk anak dan isteri hang. Kenapa hang tak boleh sembang? Sebab hang duk menghina diri hang balik. Aku tak boleh, guru tak angkat aku, guru angkat orang lain. Faham tak? Yang diangkat dia. Yang tu yang guru angkat. Dia diangkat atas alasan apa? Kerana dia punya kemampuan untuk bercerita. Tahu? Untuk membongkar dari situ usul fiqh tasawuf masuk kepada tarikat dan jalan-jalan makrifah ni. Guru angkat lah dia. Kalau guru sakit ke, guru meninggal dah ada dah. Tetapi yang lain, yang diberi kepahaman dan faham, makna dia tu mengetahui. Bila dia mengetahui, kenapa dia tak boleh bincang ni? Jadi bila kita sembang juga, orang kata apa? Dia ni nak menjadi guru lah, dia ni nak itu ini. Mana dah bercanggah dengan ajaran yang sebenarnya. Yang sebenarnya, guru kami kata apa tau? Saya, kalau orang kata saya ada ilmu besar mata Tuhan, besar melukut pun tak ada. Di depan mata Tuhan, besar melukut pun tak ada. Dia punya nak mengaku yang dia tak ada. Yang dia punya nak mengaku dia tu tak ada ilmu. Bukan hak dia. Dia ni la haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Semua guru-guru daripada wasilah atas wasilah, peringkat ke peringkat, semua guru makrifah ni depa mengaku bukan, depa ni tak ada apa. Macam mana kita pula nak mengadakan depa? Wasilah ni hanya untuk terima kasih. Depa pun tak ada wujud depa sebenarnya. Di sini nampak dia punya halus. Bila aku kata aku tak pernah tolak wasilah. But selamat jalan untuk mereka dan bergembiralah di tanah syurga. Dan aku sebagai penyambung apa yang pernah hampa bagi, dan aku yakin aku mengetahui bagaimana untuk handle benda ni sebab diajar oleh hampa. So seperti mana yang guru cakap, kita mengaji jalan Rasul, menyampaikan. Jangan campur aduk yang batil dan hak. Kita kena kenal. Wajib bagi yang mengetahui. Jadi bila tak mengetahui, kita jadi cemburu lah. Dia ni macam mana dia boleh cakap? Macam mana adik dia boleh sembang benda ni pula? Dia pula setuju, aku setuju. Han nak sembang, aku setuju. Han mengaji di mana? Di Johor. Han boleh sembang? Sembang. Kenapa hampa menyembunyikan kebenaran? Mufti panggil kita pergi sembang elok. Pasal mufti ni beradab. Dia ada ilmu, dia bukan tuduh-menuduh. Macam Dr. Mazhar nak jumpa apa, belum jumpa dia dituduh macam-macam lah. Wasting your time lah jumpa orang macam tu. So kita punya akal fikir, kita berfikir orang ni boleh jumpa, hak ni tak boleh jumpa. Jumpa dia jadi bunga taib. Sebab dia di situ untuk menentang. Dia di situ bukan untuk berfikir ilmu makrifah ni macam mana. Mereka yang tak mahu mendusta ayat pertemuan dengan Tuhan mereka ni macam mana? Orang-orang yang sebenar. Mereka ni orang yang berjujur, orang yang ingin untuk berjujur.
Jadi macam mana mereka ni? Mereka tak boleh nak urai benda ni sebab yang apa bersembang benda-benda ni semua benda-benda yang boleh disembang melalui satu pada yang ramai. Fiqh. Ramai pada yang satu, usul balik. Ilmu usul. Lepas tu duduk satu dengan yang satu, nak mencuci diri lah apa semua, itu tasawuf. Itu fardu ain. Apa ada kena-mengena dengan makrifah? Makrifah kami mengaji bukan soal konsep, bukan soal idea, bukan soal law and system. Kami mengaji mengenal Allah. Bukan cuba mengaji untuk mengenal apa yang Allah perkenalkan. Awak bukan bercerita tentang rumah tu. Awak persoalkan kenal tak kenal tuan rumah tu sebelum kita nak pergi jumpa orang, nak pergi ketuk pintu rumah tu. Pada satu ketika dulu, anak aku baru hilang. Lepas tu raya jam. Aku dah helpless duduk dalam rumah. Budak-budak nak main minta duit raya kan. Aku duduk dalam rumah seorang-seorang, anak aku hilang. Duit tak ada. Anak baru hilang. Budak-budak nak main nak minta duit raya dulu. Kan? Aku pasang radio kuat-kuat tapi siaran Tamil. Tak tahu apa jadi jam. Weh, ni rumah Hindu weh. Rumah Hindu weh, jom. Itu je. Habis seorang tak main. Abang nak raya. Assalamualaikum, nak raya. Bukan dia nak masuk pun, dia nak duit raya. Aku tak nak duit. Dan aku nak kata tak boleh, tak ada. Aku pasang radio rangkaian Hindu, lagu Hindu kuat-kuat. Mereka main kau tu bagi saya, Ustaz kau apa salam apa ni rumah Hindu? Tahu. Mereka pula. Sampai ke petang aku buka radio tu. Aku duduk baring seorang-seorang air raya. Sampai ayah main start motor, main ketuk. Awak yang tak main rumah siapa? Kata ayah saya tak ada mood nak sambut ayah. Hai main makan. Maliki apa semua ada. Ayah main jemput. Tu dia gelak dengar lagu Hindu pasal. Dia tahu dah dia gelak. Yang ambil pasang lagu Hindu apa? Pasang lagu raya. Aku cerita kat dia gelak yang kuat atas motor. Ini menceritakan dari luar orang boleh bersangka apa saja. Pasal mereka tak nampak yang di dalam. Mereka dengar dari luar, oh ni rumah Hindu ni. Kan? Kalau rumah Melayu mesti pasang lagu raya. Belah, budak-budak mau belah habis. Rumah Hindu yang apa lah, belah. Jadi macam tu je. Puak-puak ahli-ahli agama tu meneka macam-macam. Padahal saya kata, hello, yang apa solat 5 waktu tu, tak ada kami kata tak betul ya. Tak ada pernah aku kata tak betul. Habis apa macam mana Pak? Aku cerita yang aku buat tak betul. Masa tu kan, dia tanya betul ke lepas tengah solat tiba-tiba tak khusyuk. Lepas berhenti kata yes. Saya buat benda tu, saya jujur. Tuan nak paksa saya lagu mana lagi? Saya berjujur dengan Allah Ta'ala pun. So Allah Ta'ala kena tunjuklah kat saya jalan yang tepat. Kalau saya kata benda ni saya tak boleh. Awak yang beri petunjuk. Dan aku nampak yang aku dalam petunjuk yang awak bagi tu, aku nampak aku buat benda tak betul. Aku tak ada khusyuk dalam tawar tu. Lepas tu orang lain kata, alah dia ni jenis semayang tak khusyuk, dia terus berhenti. Ya so what? Jangan kamu perlakukan sesuatu yang kamu tidak ada pengetahuan ke atasnya. Surah Al-Isra ayat 36. Qauli fi'li qalbi kot tu. Tapi bagi mereka yang tak peduli, anda tengok, mereka buat juga tak khusyuk pun. Apa nak khusyuk dalam solat? Tak pernah. Okay, that means jujur. So that's why Adi buka hanya untuk hamba fikir nak mencari. Jadi mereka tu, mereka tak peduli. Janji aku buat. Aku janji aku buat. Buat lah. Tak ada, kami tak ada masalah. Kalau hampa nak tahu yang aku dah cakap tu, aku punya problem dalam solat. Dan tak akan mencelaka hampa. Dan solat hampa tu pula tak akan menguntungkan aku. So where is the problem actually? Hampa je suka buat ramai. Setelah hampa solat, setelah hampa itu apa semua, hampa rasa hampa betul dah hampa hentam orang. Itukah kemuncak yang hampa dapat? Itukah faedah solat yang ada kat hampa? Dan hampa rasa hampa buat 5 waktu ni tak pernah tinggal, hampa hentam orang lain.
Sedangkan hampa tak tahu masalah orang lain. Bila orang lain cerita masalah tu, bila aku cerita masalah solat aku, masalah hampa juga rupanya. Tapi yang membuat beza kita adalah hampa langgar terus. Hampa tak peduli, tak khusyuk pun tak kisah. Oh, khusyuk ni memang tak boleh dapat apa semua. So, kalau tak boleh dapat, kenapa dia suruh berdirilah dengan khusyuk dan takwa tu? Tak betul kan Quran tu? Dan hampa kata takkan dapat. Yang Quran kata lagu lain. Kita nak kenal yang khusyuk tu sama dia. Yang dia kata zatul solah tu sama. Yang mana yang berupaya? Bila dipanggil ayat solah tu, diri mana yang berupaya? Kita nak kenal tu. Hampa mati tang situ. Bagi hampa, oh khusyuk ni memang tak boleh dah. Habis hampa mati tang situ. Kami tak. Disebabkan itu kami nampak ada lagi nak benda yang kami tak tahu. Ada benda yang perlu aku tahu. Itu beza dia. Tak sini beza dia. Beza dia hampa tak tahu, hampa buat tak tahu. Kami tak tahu, kami nak pergi cari. So kenapa hampa ni jenis manusia apa yang menghalang kami? Lepas tu hampa tomah, hampa cerita yang bukan-bukan. So makna kata solat tu mencegah kemungkaran dari sudut macam mana? Dari sudut waktu solat tu kan hampa tak buat kemungkaran. Betul lah takkan masa ambil solat hampir selup baik duit orang. Tu dah nampak lah. Tapi selepas solat tu hampa jadi jebon tak? Mana ini katakan mencegah? Dia makna kata ketika itu aja ke? Itu sebab orang nak cari yang berkekalan. Hampa tak mau, it's okay. Kami nak. Tentu kami dapat ni barang. Nak sembang dengan hampa macam mana pula? Kami dapat ini barang, macam mana kami nak sembang dengan hampa? You standing there or you sit down right in front of me just to process and to see where is the wrong part. Hampa nak cari tang mana silap dia, tang mana salah dia. Makna hampa kerja hampa pencari kesilapan orang. Hampa tak sedar sepanjang hidup hampa ataupun hampa dalam berjabatan yang nak cari silap orang. Silap hampa tak tengok dah pasal hampa berjabatan. Kami bertauliah, kami nak cari ada silap tak ada silap. Kalau aku tunjuk silap aku ni adalah silap hang juga. Macam mana? Kalau aku tunjuk, baik, saya nak tanya. Mari kita buka kitab kerukunan. Saya tak pernah khusyuk pun dalam solat saya. Kalau Tuhan khusyuk, mari kita nak buka kitab kerukunan. Rukun khawli fi'li qalbi ni macam mana? Apa yang dikatakan fanak bakhwa ni? Mautu khalba anta mautu ni macam mana? Apa yang dikata berdiri di antara dua niat ni macam mana? Niat di antara huruf yang 8 ni macam mana? Ni semua kena ada. Tertib dia macam mana? Kenapa kalau Hambali macam ni, Maliki macam ni, Syafi'i macam ni, Hanafi macam ni? Kenapa? Sedangkan Tuhan satu. Kenapa kena ada mazhab yang banyak-banyak? So kita nak ikut apa ni? Kita nak ikut mazhab 4 orang ni. Mereka ni ikut siapa dulu? Siapa yang letak benda ni? Padahal kita wajib tidak boleh tidak mengenal Allah. Sebab Allah tu berserta kita. Segala apa yang kita buat ni disebabkan mazhab ni ke? Mazhab ni ke apa? Macam mana? Yang tu satu dan nombor dua pula disebabkan Hambalian ni apa? Salafi ke Wahabi ke ni apa semua. Dari mana benda ni? Konsep. Kita nak mengenal Allah. Mereka tak faham yang tu. Mereka mencerita tentang sejarah. Nampak tak beza dia? Sebab kalau aku nak buka ilmu kat hang, aku tak sembang ni lah. Aku tutup live ni, baru buka sebab lupa kat hang. Buka. Aku dah main satu peringkat. Aku tak peduli lah. Kalau aku nak bagi, aku bagi lah. Baru ni orang tua umur 80 main. Main sembang. Aku tak, saya tak boleh bagi, saya akan guru. Lepas tu dia kata, lepas. Bukankah dalam Quran kata wajib bagi yang mengetahui? Aku nak jawab apa dia? Aku nak duduk dekat ni, wasilah ni apa semua. Guru aku sendiri cakap. Wajib bagi yang mengetahui. Aku bagi kat dia. Buka sifat 20 dekat 4 jam sembang. Buka bagi. Dia menangis umur 80. Dia kata waktu umur dia 50 dulu, guru dia kata dia tak boleh bagi. Kat awak tak boleh bagi. Pasal awak nanti banyak persoalan.
Bila lemai 80 dia dah slow rock dah tau. Dia dah slow down dah. Dia dah tak larat dah. Dia abang dia biasa kena stroke. Dia abang dia biasa kena demam panas sampai dekat nak mati dah dia rasa. Dia abang orang tua ni. Dan dia nak ini barang saya. Masalah lutut. Dia ada macam-macam masalah dalam hidup dia yang dia melihat solat dia tu terganggu. Solat dia tu ini sampai dia cuba pakai mata lah itu ini apa semua. Dia kata apa yang aku buat ni sebenarnya. Tapi 5 tahun, 50 tahun, 30 tahun lepas guru dia nak bagi benda ni. Tapi guru dia kata belum boleh lagi sebab awak akan menentang. Pasal bila duduk sembang ramai-ramai guru perhati, oh dia ni pahaman dia lagu ni. Oh dia ni belum lagi. Guru tak bagilah kat dia. Bila dia ada guru sembang benda luar. Dia tak ada baru guru talqin kat orang. Sebab dia pun anak murid. Tapi dia belum bersedia lagi untuk ketika tu. Kalau dia dapat, dia jadi macam mana pula? Aku kata dahsyat guru awak tu. Guru pakcik ni memang dahsyat. Dia kata. Dahsyat. Dia boleh tak bagi. Sampai guru dia meninggal. Tak dapat. Dia kata betul Pak. Rupanya mudah. Terlalu mudah sangat apa yang saya dapat hari ni. Dia kata apa yang pakcik dapat ni memang terlalu mudah. Dia kata kalau pakcik dapat dulu mungkin melupa. Dia mengaku. Sekarang baru pakcik dapat ni. Inilah yang betul Pak. Inilah yang benar. Saya kata pakcik, saya bukan guru pakcik. Pakcik dah guru pada diri pakcik. Dia mangkit peluk aku. Nangis tu. Nangis. Umur 80. Aku boleh bagi. Aku dah tak peduli dah sekarang. Sebab aku fikir kenapa orang yang nak protes benda ni? Ilmu yang ada kat aku bukan hak aku. Ilmu yang ada kat hang pun bukan hak hang. Dia kata kalau kata yang dia angkat ni dia angkat oleh Allah dan Rasul. Yang ni yang berserta ni siapa pula? Yang berserta tu siapa pula? Yang ditalqin atas-atas dasar apa pula? Atas kaedah apa pula? Jangan cuba buat serkap jarang. Kalau kita proses balik sekali, jadi macam mana? Ya. Betul je. Aku tu adik aku tu protes aku gila-gila. Fitnah aku jenis tak boleh fikir. Sedangkan aku backup dia dulu. Waktu tengah duduk rumus orang tak puas hati dia mengajar. Aku tak apa masalah dia ni ilmu Allah Ta'ala. Dia boleh mengajar, bagi dia mengajar. Tapi hari ni bila dia buat perangai macam tu, aku tak menyesal. Aku nak menyesal apa dia tiba-tiba jadi macam tu. Boleh ikut orang lain pula. Sedangkan aku rahsia aku apa dengan dia, mau aku sembang. Aku tak mau ada gap apa dengan dia. Orang masalah sikap macam tu. Boleh percaya pula. Kata aku nak buat kat bini dia, aku tanam tangkai lah apa semua. Habis anak murid lari. Sebab orang fikir. So hari ni bila orang main jumpa aku tu lah lepas saya duk pesan lah lu. Dia ni pelik sikit. Adik aku apa semua yang duk Sweden kata, Ji duk abang lah kat abang. Tak apa Ji. Benda tu bukan menjadi masalah bagi abang. Benda tu masalah bagi dia. Takkan dia tak ada fikir kot. Anak nak apa sebenarnya? Dah lah mereka kata Pat, kami pergi rumah Pat lah dia duk cerita pasal buruk Pat kat kami. Lepas tu dia kata tak payah dengar YouTube Pat. Apa ni Pat? Kalau dia guru makrifah takkan dia nak hasut kami macam ni? Pat tak pernah kata apa pun kat dia. Apa tak hampa fikir sendiri lah. Hampa ada otak. Macam mana dia boleh percaya satu orang nama Pak Mus mana tak tahu. Lampak aku tanam. Sedangkan Wahab dan Zaid, satu kawan aku dulu. Dia pun tahu aku suka tanam pokok-pokok bunga tu. Dengan Zaid tu aku selalu pergi beli pokok bunga. Macam mana mereka boleh fitnah aku macam tu? Yun ni. Begitu juga dengan anak-anak murid yang lain. Yang di opposite-nya pula. Yang belah lain pula. Aku kata hampa mengaji lama-lama ni. Duduk sampai 5-6 tahun. Kalau hampa tak boleh buka ini jalan, hampa mengaji apa? Mana yang dikatakan hampa mengetahui? Wajib bagi yang mengetahui, Pak Abu cakap. So disebab inilah ilmu ini tertutup. Disebabkan hampa duk menyangka ilmu ni rahsia lah, ilmu ni apa semua. Rahsia tu tak rahsia lah. Bila bertanya aku dalam pertemuan dulu dengan Datuk Syekh Hazmi, dengan ahli fatwa Pulau Pinang 1997. Cik Ismail, wadatul wujud ni macam mana? Saya kata tuan bertauliah macam mana? Dia tanya saya. Tak, kami nak tengok.
pendapat Cik Ismail ni, saya terbaik. Sebelum tu saya nak tahu wahdatul wujud ni takluk dia apa? Tanya dia, takluk dia apa? Takluk dia qalbi ke, fi'li ke, qauli ke? Takluk dia ilmu ke, samak ke, basar? Wahdatul wujud. Lepas tu satu orang tu jawab, takluk dia basar. Basar makna dia apa? Melihat. Berkaitan dengan penglihatan dan melihat. So, nampak tak nampak? Apa yang kita lihat tu? Tak nampak? Tak nampak, tak ada lah. Kalau takluk dia qauli, berkata-kata, kita boleh sembang benda tu. Wahdatul wujud bukan satu benda yang boleh disembang. Tak boleh dikupas. Wahdatul wujud, are you there or you not? Nampak, takluk dia basar. Nampak. Tak ada apa nak sembang. Tak nampak. Mereka nak cari silap. Puak-puak ni kadang-kadang nak tanya mereka, apa ahli-ahli fatwa ni? Apa pergi ambil kursus-kursus ni apa untuk cari silap orang ke? Sedangkan ilmu mengenal Allah bukan kriminal. Ilmu mengenal Allah bukanlah ilmu yang jahat. Yahudi mana yang telah menyesatkan hampa dengan cara halus ni? Pasal ilmu ni lah mereka tak boleh tentang. Ilmu ni kalau kembang mereka teruk. Ilmu ni ilmu khalifah. Ilmu ni ilmu yang kebangkitan ni. Mereka takut dengan ilmu ni. Yang nak menentang Yahudi, nak menentang British apa semua dulu, bawa ilmu apa? Tiba-tiba mereka bersetuju pula dia angkat had jadi ahli-ahli tertinggi agama ni semua. Datang dari lain apa mana? Sebab kita banyak wali-wali Allah. Tuan Guru Haji Fazil Bentan, ya, Mufti Johor, wali Allah, bawa jalan ini. Bawah pada dia Kiai Haji Saleh, Panglima Johor tu, anak murid pada Haji Fazil Bentan. Line up tu Mufti Johor tu, line up dia Kiai Haji Saleh, Panglima Kiai Haji Saleh. Turun tu Pak Abu, adalah lagi lain-lain dia. Pak Abu masa tu ngaji dengan dia, waktu umur tu Pak Abu 17 tahun, paling muda. So, mereka ni semua daripada line up mana? Yang hampa ni balik daripada tanah Arab dengan usia muda lagi, yang bodoh entang bahagian-bahagian ni. Di sini yang kita cuba nak cakap. Sekarang ni, apa dia hampa ni sebenarnya? Ustaz-ustaz ni apa dia hampa ni? Hampa nak apa? Duit hampa tiba beribu. Hampa ni jenis balik nak buat duit je. Lepas tu kumpul-kumpul cari ni orang yang ada dana, buka tahfiz. Buka ni, hampa ajak benda yang sama je. It's okay lah, you make money. Pasal apa pula dalam masa yang sama bagi ceramah hentam orang lain? So hampa nak ajak apa kat budak-budak tahfiz kalau perangai hampa macam ni? Itu makna kalau hati hampa tu dah gelap. Ilmu hampa bercakap tentang apa yang hampa hafal, apa yang hampa belajar, you file up here and then you deliver again sini. Tak sampai ke sini. Tak ada by heart. So di sini yang kita kata sayangnya di Malaysia ni, salah satu tempat wali-wali Allah yang menjaga raja-raja Melayu pun dulu mereka ni, line up ni. Tata ni yang duk naik ni, siap ada driver lagi dengan ada welfare, Alphard apa semua ni. Hampa ni nak cakap Muhammad sederhana. Hampa nak cakap, hampa nak didik kami-kami ni supaya banyak bersabar, berjimat lah, sederhana lah apa semua. Hampa cakap apa? Hampa ceramah, hampa ambil berapa banyak? Kami pergi rumah guru-guru kampung, tak ambil duit. Yang betul-betul guru dia tak ambil duit. Dia bagilah ikut atas kat kami dulu. Tu aku kata dekat Dr. Mazhar tu, dia cakap dia gila ke apa tuduh guru-guru makrifat macam ni, guru-guru apa batiniah, apa rohaniah macam ni. Padahal hang buat ambil duit lagi cakap kot. Buat nak bagi ibarat dengan di Afrika orang junjung lah duduk atas kursi emas apa semua. What got to do with these people? Terlalu banyak cult yang nak sembang tentang guru-guru yang
David Koresh lah, itu ini, Osho, J. Krishnamurti, all this, semua yang mereka pergi macam tu punya lifestyle. It's not my teacher. Faham? Walaupun hang kata di Afrika ada macam ni, mereka punya taksub dengan guru dia, go hell with it lah. Hang taksub dengan hang punya tuduh-menuduh tu macam mana pula? Senang je hang cakap tuduh-menuduh. Hang tibai orang seorang tu macam mana pula? Hang cakap seorang mufti, hang cakap tu benda yang tak betul, tak ada masalah bagi hang pun. The alertness dalam Rodiah, Kamaliyah, Mardiyah tak nasihat hang. Tak dia cakap bunyi, benda ni tak betul ni, apa yang cakap. Tak ada pun benda tu dalam dia. Seorang tu yang cakap tentang orang. Dalam masjid engkau fitnah orang, tak ada pun Rodiah, Kamaliyah, Mardiyah nasihat pun, tak dia cakap macam ni tak betul ni. Awak tak biasa duduk dengan lepas. Awak tak tahu dia macam mana. Oh, saya dengar orang ni cakap, Takkan macam tu. Takkan Islam ajak macam tu. So, disebabkan apa? Sebab tak mengenal Allah. Sebab mengenal Allah, dia akan ajak hang tu tak ada apa. Selai bulu rumah pun bukan hak hang. Kita ni tak ada apa. So kalau hang beri ceramah pun sustain, kita dengar pun syok. Tengok, ni kalau bangsa lain dengar, apa ni macam mana? Dia orang ceramah. Pasal aku bercampur padri, aku bercampur Buddha, aku bercampur. Tertib mereka lagu lain. Tak. Aku tak peduli sampai ke akhir nyawa aku tetap tentang pokok ni. Tentang dari sudut apa tak boleh halang ilmu mengenal Allah. Biarlah aku tinggal seorang-seorang. Bagi aku mereka ni memang iblis yang nyata. Memang senjata Yahudi pokok ni. Awak apa ingat apa boleh cakap Arab tu, apa boleh lah. Nampak dahsyat lah. Ada macam orang gila tu beritahu. Kita nak pergi far beyondnya apa yang buat cakap ni. Iaitu far beyond it, which is mean the most lower level. Mereka duk ingat ilmu makrifat ni tinggi tau. Mereka pandai tu, mereka kunci kot tu. Alah, semayang pun tak betul, nak mengenal Allah. Tak mengenal Allah dulu kot. Nampak mereka kunci betul. Dahsyat tak dahsyat. Mereka bagi tahu lah ni pokok ni. Yahudi mana ajak mereka tak tahu. Ilmu mengenal Allah ni tinggi. Ilmu mengenal Allah ni awal agama kot. Mereka takkan kata kat diri mereka, betul juga, aku tak mengaji bahagian ni. Aku tak mengaji ilmu yang dia cakap ni. Dan ilmu yang kita dah sembang ni, dia pun tak heran. Sebab tak ada kena-mengena dengan channel yang dia nak pergi. Hang nak belajar main gitar, faham? Aku kata main. Sebelum nak belajar main gitar, kita belajar buat wow dulu. Layang-layang. Layang-layang tu. Nak belajar. Tapi nanti kata kat member sebelah, biar betul pasal apa, ada apa kena-mengena. Alah, buat pergi sebelah lah, kita pun tak tahu. Dia kebetulan dia buat jual wow pun. Dia nak, orang nak beli 5-6 biji wow, kita tolong dia. Macam-macam excuse. Tapi sebenarnya tak betul lah macam tu. Aku nak mengajak mengenal Allah, yang pertama sekali adalah wajib tidak boleh tidak, aku harus mengenal diriku. Yang apa nak main cakap pasal sejarah Nabi, hadis, riwayat tu apa semua, apa dia kena mengenal dengan ilmu mengenal Allah ni? Ini yang kita nak ketengahkan. Ini kita nak beritahu kat para jabatan. Yang ni kita nak beritahu kat ahli tertinggi mahkamah syariah, dekat institusi kepahaman Islam, JAKIM. Hold on. Apa dia sebenarnya yang tengah berlaku ni? Apa sebenarnya yang sedang berlaku ni? Orang ngaji ilmu yang tak ada kena-mengena dengan benda yang mengganggu orang lain. Apa ramai macam-macam di atas tuduhan orang. Tapi bila kami huraikan apa masalah kami, indirectly adalah masalah kamu juga. Nak buat macam mana?
Tak ada masalah. Awak tak setuju, tak apa, bukan ada masalah pun. Sebab kebenaran awak tu tak boleh membela aku. Yang disangkakan kesalahan aku, kesesatan aku, tak boleh menyesatkan orang. Allah Ta'ala bukan boleh beli 3 sekupang. Allah Ta'ala bukan boleh korups. Ingat coklat 3 sekupang Allah Ta'ala tu. Oi.